Okay. Now, tadi Tok Baba ada cerita tentang bermain dengan bebas. Semua kita lihat apakah dia bermain dengan bebas yang menjadikan satu aspek penting dalam budaya bermain kanak-kanak. Okay. Bermain dengan bebas bermaksud kanak-kanak memilih sendiri apa dia nak main, bila dia nak main dan bila dia nak berhenti bermain. Dan akhir sekali, kanak-kanak memilih sendiri bila dia nak menukar permainan dia. Kanak-kanak tak boleh main satu permainan lama macam saya katakan tadi. The most 10 minit. Kadang-kadang lepas 5 minit dia dah bosan dengan permainan tu, dia nak tukar pada permainan yang lain. Oleh itu, ibu bapa janganlah kecil hati atau rasa frustrated ya. Belikan satu permainan yang contohnya permainan yang mahal tapi anak kita main sekejap saja. Bukan anak-anak tak suka permainan tu. Sebab itu lumrah kanak-kanak. Mereka mesti nak mengubah permainan mereka from time to time, dari masa ke semasa. Bukan mereka tak nak permainan tersebut. So, jangan kecil hati. Yang kedua, bermain dengan bebas ini tidak ditentukan oleh orang dewasa atau tidak mengikuti kurikulum tertentu. Macam dekat tadika kan ada kurikulum tertentu ya. Kanak-kanak masa bermain kena ikut salah satu permainan yang disediakan. Yang itu tidak dianggap sebagai permainan secara bebas. Peranan orang dewasa adalah menyediakan tempat dan sumber untuk bermain. Okay? Jangan sampai anak-anak ni tak ada apa langsung nak bermain. Okay? Sumber ni tak semestinya benda yang mahal. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kanak-kanak bermain dengan apa saja. Okay? Now, boleh tak orang dewasa menyertai kanak-kanak yang sedang bermain secara bebas? Sama ada dia main sendiri atau dia main dengan adik-beradik atau dengan kawan. Boleh tak orang dewasa nak join? Jawapan dia boleh. Tapi ada syarat. Syarat dia ialah tuan-tuan dan puan-puan mesti ikut dan layan peraturan permainan tersebut. Jangan tukar. Ini terbaliklah. Jangan. Bila tuan-tuan tukar nanti dia marah. Maknanya kalau dia marah tu ialah tuan-tuan dah mengganggu flow dia. Permainan kanak-kanak tuan-tuan dan perempuan pada usia muda pun dah ada perancangan. Dia dah ada target dia juga dah. Macam mana dia nak capai target dia tu. Sebab tu dia main dengan cara yang dia pilih sendiri. So kalau kita nak join permainan dia pada waktu itu, ikutlah arahan dia, ikutlah peraturan dia. Jangan kita memandang. Unless dia bermain dengan benda yang berbahaya seperti bermain dengan pisau, itu kita kena kawal lah. So permainan secara bebas ni bukanlah permainan yang tidak ada pengawasan dewasa. Ada pengawasan dewasa tetapi jangan kacau. Ataupun kadang-kadang anak-anak ini sedang mereka bermain secara bebas, dia menjemput orang dewasa bermain dengan dia. Ayah, jom main. Ibu, jom main. Sebaiknya layanlah. Sebab kalau kita tak layan, perancangan permainan mereka yang keseluruhan yang nak mereka capai itu ada kecacatannya. Memang dalam proses itu, dalam perancangan itu ada watak mak bapak dia main dengan dia. Tapi kita tak nak. Contohnya, mereka akan tantrum lah. Mereka akan rasa tak selesa. Mereka akan menunjukkan ketidakpuasan hatinya. Atau mereka boleh merajuk tak nak main dah. Mereka stop permainan itu. Walaupun pada curve ataupun pada peak permainan itu tengah seronok. Masa itulah penyertaan bapa diperlukan. Tapi kita kalau kita ada kerja lain, jadi kita boleh mengganggu flow ataupun perancangan permainan anak-anak itu dan mereka akan rasa hampered atau akan rasa macam frust lah tapi tak elok lah anak-anak frust kita bermain kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya tu yang ada peribahasa tu bapa yang masuk kandang kambing lembek, kandang lembu kan. Sebab bila kita masuk ke dalam zon anak-anak, kita kena ikut aturan mereka. Kita kena ikut dia punya peraturan, tak boleh buat sendiri. Betul. Dan kanak-kanak akan appreciate tau saudara bapa ni. Anak-anak ni akan appreciate kalau pada waktu itu mak bapak dapat berperanan sebagai kanak-kanak.
untuk menjadi rakan permainan dia. So kalau dalam permainan itu ada cawan kecil, kena minum air, apa pun kalau masuk permainan mereka, ambillah cawan tu, buatlah minum air, kita kena jadi anak-anak balik. Jadi proses permainan mereka lekat. Suka mereka. Baik. Now, ada soalan juga, ya, ditujukan berapa lama kanak-kanak ini perlu bermain? Baik. Jawapan dia, ya, sebenarnya bergantung kepada budaya sesuatu masyarakat itu. Dalam masyarakat, kanak-kanak berhenti bermain dengan alat permainan pada usia 8 tahun. Ada yang berusia 12 tahun. Dalam budaya masyarakat kita sangat open sebenarnya. Jarang kita tengok ahli masyarakat yang menegur kanak-kanak besar ini bermain, kan? Kita izinkan mereka terus bermain. Kalau kita tengok dalam produk design ini adalah merupakan kenyataan yang dibuat melalui pertanyaan kepada pelanggan, daripada kajian dan sebagainya. Alat permainan kebanyakannya dibuat untuk kanak-kanak sehingga berusia 14 tahun. Ini di negara barat. Negara barat, mereka boleh tolerate anak-anak bermain dengan alat permainan sehingga usia 14 tahun. Ada give and take lah, maknanya boleh, bukan tak boleh. Pada 14 tahun, hari jadi 14 tahun, nombor, tak, dia boleh berlangsung. Selagi kanak-kanak itu berasakan ada keperluan mereka nak bermain. Sekarang sampai dewasa tu main tu apa? Yang ada e-sport. Saya ada buat jana income daripada main game ni. Ya, betul. Itu yang Bapa nak mention tu. Kalau orang muda dah usia 14-15 tahun, tinggallah dewasa bermain, mereka bermain tu untuk tujuan yang lain. Macam saudara Pak Rani cakap tadi, untuk tujuan ada competition, ada untuk memenangi hadiah, atau untuk berkawan dengan kawan-kawan di luar sana, atau untuk mendapat menjana pendapatan. Maknanya tujuan untuk orang muda dan orang dewasa bermain bukan seperti mana tujuan kanak-kanak yang bermain macam yang dah telah kita bincangkan. Jadi untuk kanak-kanak, proses meningkatkan daya kreativiti, imajinasi mereka dan sebagainya, bermain dengan alat permainan itu bolehlah berlanjutan sehingga usia 14 tahun, ataupun kalau diperlukan bolehlah berlangsung lebih lagi. Di Malaysia kalau kanak-kanak tu nak masuk sekolah asrama pada usia tingkatan 1 gitu, lepas 12 tahun, kebanyakannya itu adalah merupakan titik perpisahan antara diri mereka dengan alat permainan. Now, mari kita cerita sikit tentang alat permainan. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah alat permainan yang terbaik untuk kanak-kanak? Soalan yang kedua, apakah yang kanak-kanak suka dalam satu bentuk permainan? Well, jawapan dia simple aja. Kanak-kanak boleh bermain dengan apa saja. Apa saja. Cermin mata mak bapak pun boleh jadi permainan. Apa saja boleh jadi permainan. Letak kanak-kanak dalam bilik air, untuk dia mandi. Kalau ada kawan dia, abang adik dia, lagi best. Apa saja ada dekat dalam bilik air itu, berus pun boleh jadi alat permainan mereka. Nah, permainan ni ada dua sifat. Satu yang dikenali sebagai sifat konstruktif, satu lagi manipulatif. Permainan konstruktif adalah permainan yang mana dia tidak memerlukan banyak sensori tangan ni. Tak banyak kena melukis lah, kena guna jari-jari. Dia cuma macam blok tu yang kita boleh susun-susun dan kita boleh robohkan dan sebagainya. Ada kajian mengatakan walaupun banyak dia punya debat kat situ, permainan bersifat konstruktif ni digemari oleh anak-anak lelaki. Dan kemudian ada permainan manipulatif pula. Permainan manipulatif ini, alat permainan manipulatif adalah alat permainan yang memerlukan banyak penggunaan sensori tangan, macam melukis, menyantumkan sesuatu, banyak menggunakan permainan di atas meja dan sebagainya. Dan ada kajian mengatakan yang ini banyak disukai kanak-kanak. Macam susun meja, letak kerusi, bancuh air, main dengan toy dan dengan bed, dengan patung, itu semua bersifat. Tapi again,
ada kajian lain yang menyangkal penemuan. Yang penting kanak-kanak kena bermain. Okay? Mereka akan terus bermain sehingga melahirkan kemampuan minda, kemampuan sosial, emosi, pertuturan, bahasa, semua itu akan lahir apabila kanak-kanak bermain dengan peralatan bermain. Okay? Dan kanak-kanak tidak akan menghadkan sesuatu fungsi alat permainan. Okay? Macam saya katakan tadi, sebuah kereta menjadi kapal angkasa, sebuah kereta boleh jadi dapur gas. Biarkan. Okay? Apabila anak-anak bermain dengan bebas, kita biarkan. Okay? Jadi kalau begitu, kita tak payahlah concern sangat nak beli alat-alat permainan yang cantik-cantik. Tak. Itu maksud dia. Maksud dia ialah kanak-kanak boleh bermain dengan apa saja. Kanak-kanak akan meletakkan fungsi alat permainan itu kepada rejim permainan mereka. Dan kanak-kanak ni dia suka kepelbagaian. Kanak-kanak suka kepelbagaian. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan, bolehlah dapatkan alat-alat permainan kanak-kanak ni dari masa ke semasa yang berbeza-beza. Nasihat tu bapa, nasihat saya, janganlah mak bapak ni membelikan anak-anak permainan yang sama saja konsep dia berulang kali. Sebab kanak-kanak dia akan ada preference, dia akan ada kesukaan. Kalau kita tanya, nak beli apa? Oh, saya suka kereta. So, beli kereta. Dan sekali nak beli apa? Nak beli kereta. Kita belikan kereta. So, akhirnya kereta je lah. Tapi cuba kita pelbagaikan. Supaya dengan kepelbagaian itu akan lahir kreativiti yang pelbagai. Kanak-kanak pun tahu apa tahu. Yang dia tahu apa yang dia suka. Okay? Dia tak jumpa lagi benda lain yang mungkin dia akan suka juga. So ibu bapa yang ada kemampuan, boleh kalau nak beli permainan, belikan permainan yang sifatnya pelbagai, warna yang berbeza. Kalau ada kereta, kemudian adalah permainan. Okay. Baik, jadi pencerahan yang sangat baik daripada Tuan Babah untuk ilmu hari ini tentang cerita tentang bermain sahaja. Tapi apabila kita betul-betul memahami tentang keperluan bermain itu sendiri, bagaimana bermain itu boleh membantu dalam perkembangan anak-anak, dia akan memberikan satu perspektif yang sangat menarik pada ibu bapa. Ibu bapa sendiri yang belajar dalam ni tahu macam mana nak memberikan alat nak main, kena beli pelbagai. Kalau masih beli kereta je, anak imagination dan kreativiti akan tetap daripada kereta sahaja. Motor kita tak kenal, bas tak kenal, lori tak kenal, kita buat kesimpulan ke tu apa? Tentang bermain ni. Baik, kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan, bermain adalah merupakan aspek yang penting bagi seorang kanak-kanak membesar. Bermain tak semestinya dengan alat kelengkapan, alat permainan yang mahal-mahal. Apa saja boleh dijadikan alat permainan. Beberapa yang ada sedikit kemahiran boleh menghasilkan sendiri alat permainan. Okay, kalau dah tak ada apa langsung kat rumah tu, ibu bapa boleh bancur tepung dengan air, jadikan macam tepung yang boleh diuji, itu pun boleh jadi permainan untuk anak-anak. Tapi anak-anak kena bermain. Jangan dah terlalu fokuskan kepada akademik sehingga masa mereka untuk bermain pun dimakan oleh keperluan akademik tersebut. Ingat jati diri kanak-kanak sangat penting, imaginasi kanak-kanak sangat penting, daya tahan kanak-kanak sangat penting, keupayaan fizikal, ketangkasan fizikal sangat penting. So dengan itu Tok Babah ucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Tok Babah, insya-Allah kepada semua peserta seminar online Keluarga Rahmah. Semoga kita mendapat banyak manfaat daripada siri ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.